Syed Saddiq Said Abdul Rahman memang merupakan seorang ahli parlimen yang sangat-sangat muda. Bahkan tidak keterlaluan kalau saya katakan beliau adalah antara ahli parlimen yang paling muda dalam Dewan pada ketika ini. Tetapi walaupun beliau masih muda, saya rasa ahli-ahli parlimen pembangkang Perikatan Nasional kena banyak belajar daripada beliau. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jujur saya katakan, dulu saya bukan peminat Syed Saddiq. Bagi saya, Syed Saddiq satu ketika dahulu hanyalah merupakan seorang anak muda yang poyo, yang duk menunggang nama Tun Dr. Mahathir dan kemudian terus tercampak menjadi seorang ahli parlimen dan seterusnya menjadi seorang menteri. Dan ketika beliau menjadi menteri pun banyak juga benda-benda pelik-pelik yang beliau buat, seperti main golf dalam bilik pejabat dan macam-macam lagi benda-benda pelik-pelik yang beliau telah buat. Tetapi seiring dengan pergerakan masa, beliau nampaknya semakin lama semakin matang dalam dunia politik. Bahkan ketika saya berpodcast dengan beliau bersama-sama dengan Nurul Islam pada tahun lepas, nampak beliau memang telah begitu matang dalam dunia politik ini dan beliau nampak memang begitu tegas dengan pendirian beliau terhadap usaha untuk mereformasikan keadaan dan tidak akan ada apa-apa yang boleh membuatkan beliau lari daripada perjuangan beliau selama ini, lari daripada apa yang beliau pegang selama ini. Dan ini terbukti pada ketika ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Meskipun beliau sekarang ini berhadapan dengan prospek bakal dipenjarakan kerana telah didapati bersalah atas perbicaraan kes beliau yang dulu, beliau tidak senyap, beliau tidak menikus, bahkan beliau semakin lantang, terutamanya di dalam parlimen. Bahkan pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, beliau sekali lagi bangkit, mempersoalkan, mempertikaikan serta mengkritik kerajaan berhubung dengan isu kebebasan bersuara, terutama dekat social media yang semakin lama semakin disekat, semakin lama semakin hilang dalam era kerajaan perpaduan madani ini. Ini video ucapan daripada Syed Saddiq di parlimen sebentar tadi. Dan kritikan kepada kerajaan telah pun disekat. Mengapa kerajaan begitu takut dengan kritikan rakyat sampai sanggup menyekat kritikan dari rakyat dan ada peningkatan lebih 40 kali ganda? Bagaimana kerajaan klasifikasikan berita palsu di TikTok 2 minggu yang lepas apabila YB Putrajaya mengkritik berkenaan kejatuhan nilai mata wang negara yang sahih dan berdasarkan fakta? Bila dah cecah 2 juta views terus kena ban. TV Pertiwi bila bicarakan isu Mansur Pencen, isu fakta terus kena ban. Banyak akaun-akaun lain yang bicarakan mengikut fakta kena ban. Adakah ini taktik baru kerajaan bila dah tak boleh jawab kritikan rakyat berkenaan isu ringgit yang lemah, kos sara hidup yang terus menekan rakyat dan janji-janji yang dicapatikan, terus gunakan kuasa untuk menutup mulut rakyat? Kerajaan sama yang sebelum ini bicarakan soal kebebasan bersuara tetapi kini menyekat segala-galanya. Terima kasih. Ada nampak tak dekat situ, tuan-tuan dan puan sekalian? Sangat-sangat jelas apa yang dikatakan oleh Syed Saddiq, di mana Syed Saddiq telah memberikan begitu banyak sekali contoh, nombor-nombornya, angka-angkanya serta data-data yang menunjukkan berapa banyakkah akaun sosial media ataupun hantaran-hantaran yang telah disekat ataupun yang telah dihalang penyiarannya oleh pihak-pihak sosial media ini dipercayai hasil daripada tekanan oleh kerajaan, di mana beliau telah membangkitkan posting daripada Dr. Rodhi Jidin yang mengkritik berkenaan dengan isu kejatuhan nilai ringgit yang begitu viral baru-baru ini, tiba-tiba hilang tanpa sebarang kesan. Dan kemudian kita juga tahu dalam tempoh seminggu sahaja, tuan-tuan dan sekalian, 3 akaun TikTok YB viral telah disekat daripada ditonton dekat negara kita ini. Akaun 05, 06 dan juga 07, dan kini beliau bergerak di bawah akaun 08. Saya sendiri merupakan mangsa 4 akaun saya sudah kena ban dan sekarang saya bergerak akaun yang kelima. Tetapi itulah dia, tuan-tuan dan sekalian, walaupun dengan segala bukti yang ada ini, kerajaan masih lagi tidak mahu mengaku bahawa mereka ini merupakan dalang di sebalik segala sekatan-sekatan yang berlaku dekat sosial media ini. Ini jawapan daripada Timbalan Menteri Komunikasi iaitu Teo Ni Ching berkenaan dengan hentaman daripada Syed Saddiq ini. Jemput tonton. Yang berhormat percaya ke bahawa TikTok akan ambillah arahan daripada kerajaan Malaysia? Tak kira siapa yang duduk di sebelah sini, yang berhormat perlu faham. Facebook, TikTok, mereka sebagailah syarikat yang begitu besar, multinasional. Mereka tak ambil arahan daripada sesebuah kerajaan, tetapi mereka akan buat penilaian sendiri sama ada mereka setuju denganlah permintaan daripada sesebuah kerajaan itu. Dekat sini, tuan-tuan dan sekalian, saya cuma ada satu soalan sahaja yang hendak ditanyakan kepada Ni Ching. Wahai ASO, you apa mau sembang?
Sekarang ini semua orang tahu kebarangkalian besarnya kerajaan memang ada something to say dengan tindakan para pengendali sosial media ini menyekat akaun-akaun rakyat yang mengkritik kerajaan. Come on lah. Satu ketika dahulu kita bukan tak tahu. Fahmi Fadil sibuk nak jumpa TikTok, nak jumpa Meta, nak jumpa Twitter X, nak jumpa Telegram dan macam-macam lagi. Sampai Fahmi Fadil menyatakan yang beliau bengang dengan Telegram sebab enggan memberikan kerjasama. Itu bukankah salah satu cara untuk kerajaan meletakkan pengaruh mereka terhadap pengendali sosial media ini? Jangan lupa, sosial media ini walaupun mereka ini bebas, tetapi untuk mereka beroperasi secara rasmi dekat negara kita ini tetap memerlukan lesen dan juga sokongan daripada kerajaan. Kalau kerajaan tak nak sokong mereka, tak nak bagi lesen, mereka pun tak boleh beroperasi sangat dan sebagainya. Silap-silap habis akses kepada sosial media mereka akan disekat dan macam-macam lagi. Dan jangan dilupakan, Malaysia antara pengguna sosial media yang sangat-sangat aktif. Jadi bagi mereka ini, market Malaysia tidak boleh dikesampingkan sebab sangat-sangat memberikan keuntungan kepada mereka, terutamanya TikTok. Ini merupakan andaian-andaian rakyat sebenarnya, tuan-tuan dan sekalian, sebab kita dapat lihat pelik-pelik tau. Bak kata Syed Saddiq tadi, posting-posting yang dipostkan oleh rakyat tak kira kat sosial media mana pun, kebanyakannya adalah berlandaskan fakta, bukannya auta, bukannya fitnah, tetapi disekat macam itu saja. Mereka mungkin tak boleh gunakan community guideline sebab kita tidak melanggar apa-apa community guideline, tetapi apa mereka buat? Macam yang saya katakan tadi, dikenakan tindakan geo restriction, iaitu orang Malaysia tak boleh tengok akaun tersebut, tak boleh tengok posting tersebut. Kalau nak tengok, you kena tengok menggunakan VPN ataupun duduk dekat luar negara. Dan ini merupakan satu kebalikan, tuan-tuan dan sekalian. Dan seperti mana kata Syed Saddiq tadi, mungkinkah ini merupakan taktik terbaru kerajaan untuk memastikan tidak ada sesiapa pun yang akan mengkritik kerajaan. Dan ini merupakan satu tindakan yang sangat-sangat bersalahan dengan apa yang mereka perjuangkan selama ini, iaitu kebebasan bersuara, rakyat, hakim negara dan macam-macam lagi benda poyo yang pernah mereka suarakan satu ketika dahulu. Tetapi itulah dia, tuan-tuan sekalian. Ini yang berlaku pada Parlimen siang tadi. Banyak lagi cerita sebenarnya dekat Parlimen, tetapi insyaAllah kita akan compile satu persatu dan saya akan sampaikan kepada anda sedikit demi sedikit supaya anda tidak terlepas akan drama-drama yang sedang berlaku dekat Parlimen pada ketika ini. Tetapi berbalik kepada topik kita, tuan-tuan dan sekalian, saya cakap terus terang, ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, para pembangkang ini kena belajar dengan Syed Saddiq. Kena tahu bagaimanakah beliau dalam keadaan ditekan dengan hukuman penjara dan sebagainya, dalam pada beliau didapati bersalah atas kes beliau dan macam-macam lagi tekanan, beliau sanggup keluar daripada blok kerajaan, duduk dekat blok pembangkang, menjadi pembangkang pihak ketiga dan menyuarakan pandangan beliau secara tuntas, secara tegas dan juga tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Pembangkang kena belajar dengan Syed Saddiq ini, atau lebih tepat lagi, pembangkang kena malu dengan Syed Saddiq ini walaupun beliau masih sangat-sangat muda, tetapi beliau telah menunjukkan resolve yang begitu luar biasa mengalahkan ahli-ahli parlimen yang jauh lebih tua berbanding dengan beliau. Bahkan beliau sangat-sangat memalukan 6 ekor katak yang melompat-lompat itu. Bayangkan anak muda pun ditekan dengan penjara, beri teguh pendirian mengkritik kerajaan Perpaduan Madani atas benda-benda yang tak bagus yang mereka buat. 6 ekor katak tu tak dapat duit sikit, wow, melompat dan sebagainya, terus menyertai menyokong blok kerajaan dan macam-macam lagi. Sekarang ini hero dalam parlimen untuk rakyat tak ramai. Kita harap sangat-sangat agar pembangkang semuanya bangkit untuk mengkritik kerajaan ini. Dan macam mana saya katakan tadi, mengkritik kerajaan tidak sama sekali bermaksud kita ini tidak boleh move on, tidak sama sekali bermaksud kita ini tidak hormatkan kerajaan, tidak sama sekali bermaksud yang kita ini melawan titah Yang di-Pertuan Agong, dan yang paling penting sekali, tidak sama sekali bermaksud kita ingin menggugat kestabilan kerajaan. Sebab itu memang kerja pembangkang. Sebab kalau bukan pembangkang dalam parlimen yang bersuara untuk pihak rakyat, siapa lagi masalahnya? Siapa lagi yang boleh diharapkan? Adakah anda nak tunggu rakyat semua beratur di hadapan muka anda dan tanyakan soalan ini baru anda sedar diri? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?